Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bertemu kita lagi dalam kelas sejarah tingkatan 1. Hari ini 1 November 2021. Cikgu harap semua bersedia untuk kita belajar pada pagi ini. Walaupun baru pukul 8, cikgu harap semua orang dapat bersedialah. Kerana kita sepatutnya menepati masa, kerana masa itu emas. Masa yang berlalu tidak akan datang kembali. Oleh yang demikian, marilah kita cuba belajar mematuhi masa yang ditetapkan pada kita. Okey, hari ini cikgu akan pergi kepada bab 8.4 ataupun 8.4, iaitu sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, minggu sudah kita dah belajar pada tajuk ini. Tetapi minggu ini sebagai pengukuhan, cikgu pergi lagi tajuk yang sama dengan harapan semua dalam kalangan murid-murid cikgu akan dapat menguasai tajuk ini dengan lebih mudah. Okey. Kita akan tengok sekejap lagi berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam kepada dunia dari aspek politik, ekonomi, sosial. Okey, kita tengok sumbangan Islam kepada dunia. Okey, cikgu harap kamu beri perhatian ya kepada apa yang cikgu nak terangkan ini. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baiklah, hari ini kita akan menyambungkan lagi pembelajaran kita bagi bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangannya, Sejarah Tingkatan 1. Okey, pada kelas yang lalu kita telah mempelajari mengenai 8.3 ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, dan hari ini kita akan menyambungkan kembali untuk tajuk 84, memahami sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik, sosial, ekonomi. Okey, baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberi kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu, dan kamu boleh terus buka ke muka surat 174. Okey, baik. Okey, cuba kamu lihat gambar ini ya. Okey, gambar ini adalah gambar Jabir bin Hayyan ataupun dipanggil Geber. Beliau merupakan ilmuwan sains dan kimia, merupakan salah seorang ilmuwan Islam lah. Jadi beliau ni merupakan salah seorang yang memberi sumbangan dalam tamadun Islam lah, terutama di dalam bidang ilmu sains dan kimia. Okey, kita teruskan lagi. Baik, sila lihat muka surat 174 buku teks kamu. Okey, sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Jadi tamadun Islam ni banyaklah memberikan sumbangan yang besar lah terhadap perkembangan tamadun dunia. Jadi hal demikian kerana tamadun Islam ni dia sangat menekankan keseimbangan dalam kemajuan kebendaan dan kerohanian, yang meninggalkan kesan pembangunan fizikal dan insaniah sehingga kini, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Okey, kita akan tengok sosial dulu. Okey, sosial dalam Islam, dalam bidang politik Islam, dia mementingkan corak hidup yang sejahtera dan makmur. Islam juga mementingkan kehidupan bernegara, pemerintah dan cara hidup berteraskan konsep keadilan, konsep ummah dan sistem syura. Baik, yang pertama adalah kehidupan bernegara. Jadi semasa pemerintahan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda merupakan seorang ketua negara yang sangat bertanggungjawab dalam menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan. Perlembagaan apa yang telah dibentuk, iaitu Perlembagaan Madinah. Okey, baik. Yang kedua, jawatan khalifah. Khalifah ni selepas kewafatan baginda. Khalifah ni orang yang memimpin lah. Jadi jawatan ni sangat penting dan berperanan untuk menegakkan agama dan mentadbir mengikut hukum syariah. Okey, seterusnya kerjasama antarabangsa yang dijalinkan bagi tujuan dakwah dan silaturahim. Dan yang keempat adalah penerokaan wilayah baru telah menaikkan lagi imej Islam itu dalam kehidupan bernegara. Baik, yang seterusnya, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, dalam Islam, cara pemerintahan yang adil untuk semua penduduk, tak kiralah agama apa, tak kiralah keturunan apa, sangat penting, sangat diutamakan. Keadilan dan toleransi, tak kiralah kaum apa pun, membawa kepada kedamaian negara. Okey, seterusnya. Okey, dari segi konsep ummah, tamadun Islam ni dia mewujudkan konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai ummah. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Okey, melalui konsep ummah ni, masyarakat dia disatukan, tak kiralah agama apa, keturunan apa. Jadi setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu bekerjasama untuk majukan negara. Itu dari segi konsep ummah. Baik, yang seterusnya, sistem syura. Okey, apa maksud syura ni? Syura ni lebih mudah kita sebut sebagai mesyuarat. Apa tujuan dia dilakukan? Tengok yang cikgu boldkan ini. Okey, yang cikgu highlightkan ini. Tujuannya adalah untuk capai keputusan ikut suara ahli yang terbanyak. Mana bincang dalam mesyuarat, ada apa-apa yang diusulkan, okey, kita akan capai dia punya keputusan tu ikut suara yang terbanyak. Okey, itu adalah sistem syura. Ini diamalkan daripada zaman Nabi dulu dan diteruskan oleh kepimpinan Islam yang selepasnya sampailah sekarang. Okey, syura juga diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Apa maksud dia kat situ? Maksud dia sesuatu benda tu mesti semua orang setuju melalui mesyuarat dan perbincangan. Okey, ini kat bawah ni adalah contoh lah. Contoh gambar kerjasama antarabangsa dalam melaksanakan tanggungjawab dakwah dan pengurusan hal ehwal Islam kepada umat Islam seluruh dunia. Gambar OIC ni, cikgu rasa ni. Okey, seterusnya. Okey, dari sudut ekonomi. Okey. Jadi tamadun Islam ni, sumbangan tamadun Islam kita bukannya tengok daripada segi dakwah saja, tapi dari sudut ekonomi pun dapat dilihat melalui beberapa amalan yang diperkenalkan, antaranya seperti sistem ekonomi Islam, pengenalan Baitumal. Benda-benda ni menggalakkan perniagaan dan perdagangan serta memperluaskan lagi pembinaan empangan dan kemudahan asas lain. Okey, kita tengok yang pertama, amalan ekonomi Islam. Okay, Islam ni sangat menekankan beberapa amalan dalam sistem ekonomi bagi mendidik jiwa manusia ni agar lebih berdisiplin, amanah dan berjiwa bersih. Sebab kita, kalau kita nak maju, kita mestilah berdisiplin dan amanah lah dalam memegang sesuatu tanggungjawab. Okey, yang pertama adalah mengadakan sistem zakat dan wakaf untuk
pembangunan umat Islam. Apa dia zakat ni? Zakat ni adalah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Siapa golongan tertentu ni? Antaranya adalah golongan asnah, golongan yang kurang berkemampuan. Okey, wakaf ni kita ertikan sebagai satu amalan menyerahkan harta yang dimiliki untuk kegunaan atau manfaat orang lain. Contohnya wakaf apa? Wakaf pondok, bangunan, tanah. Tu contohlah. Okey, dalam amalan ekonomi Islam juga diperkenalkan sistem mata wang dipanggil dirham dan perak untuk jalankan aktiviti ekonomi. Mana senang, ada urus niaga, bayar guna wang. Okey, seterusnya sistem kutipan cukai. Cukai bayaran dia dalam bentuk wang oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu atau syarikat yang tujuan asal dia untuk membiayai segala keperluan negara. Okey, dalam amalan ekonomi Islam, sistem cukai yang pernah dilaksanakan di negara Islam antaranya adalah cukai tanah al-kharaj, cukai pelindungan, sul al-jizyah, cukai diri, jizyah al-ru'us, dan cukai perdagangan al-ushr. Jadi benda-benda ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Kamu kena tahulah. Okey, dalam amalan ekonomi Islam sangat dilarang amalan riba. Sebab amalan riba ni dia akan menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Bila ada riba ni apa dia? Riba ni ni kat bawah ni kamu boleh tengok. Riba ni faedah berganda yang membebankan dan diharamkan oleh orang Islam. Contohnya kalau zaman sekarang ni meminjam duit lah, pinjaman kan, duit pinjam, meminjam duit, dia ada bunga. Okey, contoh kamu pinjam 5,000 tapi kena bayar balik, contohlah ni contoh, bayar balik 10,000, tu ada riba. Okey, dalam Islam tak boleh benda-benda macam tu. Okey, seterusnya menegah penindasan dan penipuan semasa berniaga. Tak kira lah tipu apa, tipu dari segi sukatan timbangan ke, jenis barang ke apa ke, dengan tujuan nak ambil untung, tak boleh dalam Islam. Okey, dalam amalan ekonomi Islam juga digalakkan untuk hasilkan produk sendiri yang bermutu dan juga buat penyelidikan untuk tujuan untuk apa? Untuk bangunkan ekonomi. Ini pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, dalam amalan ekonomi Islam tidak menyekat umatnya daripada menjalankan perdagangan. Yang penting selagi masih mengikut hukum syarak, seperti mengeluarkan zakat dan menjaga kebajikan masyarakat. Dalam Islam juga diseru kita untuk hulurkan bantuan dan sedekah di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Ada satu perkataan yang biasa kita dengar kalau kita beli makanan ke apa, jadi kamu kena tahulah benda tu, benda yang apa dia perkataan tu, perkataan halal. Halal tu apa dia? Halal tu maksud dia, ni kamu boleh tengok dekat bawah ni. Halal tu maksud dia dibenarkan menurut hukum Islam. Okey, seterusnya institusi Baitumal, institusi keuangan. Okey, ini kamu boleh tengok pada muka surat 177. Apa fungsi institusi Baitumal ni? Fungsi dia seperti pembendaharaan negara. Orang kata bank negara lah, senang cerita. Okey, tujuan dia apa? Untuk uruskan keuangan dan pembangunan negara. Benda ni dah diamalkan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sampailah sekarang. Okey, dalam dalam Baitumal ni dia ada sumber-sumber dia. Jadi sumber-sumber dia tu apa? Sumber-sumber dia ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, antaranya adalah zakat masyarakat. Zakat tadi yang kita tengok tadi, yang kita belajar tadi kan. Zakat ni kan, sebahagian harta, mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan yang tertentu. Jadi zakat ni ada dua, zakat fitrah dan juga zakat harta. Okey, contoh dia macam ternakan, pertanian, emas, perak,
barang perdagangan, wang simpanan. Jadi benda-benda tu adalah zakat. Okey, sumber lain Baitul Mal itu harta hak milik umat Islam yang tak jelas. Penggunaannya contoh macam sedekah, wakaf. Jadi kita macam sedekah, kita tak tahu. Kalau ramai-ramai orang sedekah kan, kita tak tahu. Jadi benda tu pun benda sedekah, daripada siapa kita tidak tahu. Jadi itu adalah harta hak milik umat Islam yang tidak jelas, dan juga wasiat. Okey, pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal. Okey, harta negara. Contoh dia apa? Cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, cukai harta tanpa waris. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Apa dia sumber Baitul Mal? Tu contoh soalan lah. Okey, lain-lain harta daripada peperangan. Contohnya jizyah, ghanimah dan kharaj. Segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris, itu juga adalah sumber Baitul Mal. Okey, seterusnya memesatkan gedung-gedung perdagangan. Jadi kedatangan Islam ke Spanyol telah menyebabkan terbinanya gedung-gedung perdagangan yang beroperasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia. Ni contoh dia lah, gambar kat bawah ni. Okey, yang seterusnya menyediakan kemudahan asas. Dalam aspek pertanian, orang Islam telah memperluaskan pembinaan sistem saliran air, sistem pengairan yang diperbaik untuk meningkatkan, tujuan untuk apa? Untuk meningkatkan hasil pertanian. Jadi contoh dia adalah sistem pengairan Naurah di Syria. Jadi kemudahan jambatan, jalan raya yang lebih baik dibina. Contohnya kita boleh tengok di Spanyol. Okey, ni kat bawah ni ada gambar, contohlah gambar sistem pengairan. Okey, seterusnya. Okey, dari aspek sosial, kamu boleh buka buku teks pada muka surat 178. Okey, jadi sumbangan tamadun Islam dalam pelbagai bidang sosial adalah luas dan kekal hingga sekarang. Hal ini terbukti dalam pelbagai aspek, antaranya seperti mengangkat kedudukan wanita. Jadi masa zaman Arab Jahiliah, mereka tidak memuliakan wanita. Jadi semasa tamadun Islam, jadi antara sumbangan tamadun Islam ni adalah mengangkatlah kedudukan wanita dan dalam pelbagai aspek lah, antaranya untuk memajukan penyelidikan saintifik, memesatkan kegiatan intelektual dan juga kemunculan ilmuwan Islam. Okey, yang pertama kita tengok Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Okey, ini dari segi aspek sosial. Okey, kedatangan Islam telah mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita. Wanita mempunyai peluang untuk mendapat pendidikan, menghadiri majlis ilmu. Kalau ikut buku teks ni, contoh dia Siti Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq. Beliau merupakan contoh wanita yang luas ilmuannya, sehingga menjadi periwayat hadis serta tempat bertanya kaum wanita serta para sahabat tentang permasalahan hukum agama. Nampak begitu mulianya seorang wanita. Begitu juga dengan Syafiah binti Abdul Muttalib yang keluar berperang bersama-sama kaum wanita Madinah untuk membantu memberikan minuman dan merawat tentera yang tercedera dalam perang Uhud. Ini kita dah tengok masa tajuk ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari masih dalam aspek sosial tapi dalam teknik penyelidikan saintifik. Jadi perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam telah membantu memperkembangkan lagi industri pengeluaran barangan. Okey, ni kamu boleh tengok ni dalam muka surat 178. Okey, contoh dia industri kertas yang kemudiannya diperkenalkan di Itali, Perancis dan juga negara Eropah lain. Daripada negara, mula-mula dia daripada negara Islam. Lepas tu diperkenalkan
ke negara-negara lain. Begitu jugalah dengan kaedah penyelidikan pertanian. Okey, contoh dia sistem pengairan, pemilihan benih dan baja yang bermutu telah membawa kemajuan dalam tamadun Islam. Okey, dari segi lain, penyelidikan saintifik juga berlaku dalam bidang astronomi, fizik, perubatan dan juga kimia. Okey, sebab itulah kita tahu Islam dalam tamadun Islam ni dia sangat ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang banyak memberi jasa dalam memajukan Islam. Okey, dan memberikan banyak sumbangan kepada dunia. Okey, ini tengok gambar ni sebelah ni. Ini contoh, ni di aspek pertanian lah. Dari segi teknik cantuman untuk hasilkan pelbagai bunga dan buah. Okey, yang sebelah ni adalah teknik membuat kertas menggunakan campuran kain linen, pasangan tali hem, pisang tali hem dan kapas. Okey, seterusnya. Okey, kewujudan pusat kegiatan intelektual. Ini juga antara sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, tamadun Islam ni dia telah mengembangkan kegiatan keilmuan dengan pesat. Jadi semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, banyak masjid yang dijadikan sebagai institusi pendidikan. Masjid ni bukan tempat untuk menunaikan solat saja, tapi dijadikan juga sebagai institusi pendidikan. Contoh dia masa itulah di Damsyik, Kufah dan Basrah. Selain itu juga Istana Khalifah turut dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan, iaitu tempat belajar dan juga perpustakaan. Okey, pusat intelektual di Cordoba dan Toledo, Spanyol. Okey, para pengkaji pelajar datang daripada pelbagai pelosok di Eropah dan belajar di universiti-universiti Islam di sini, terutama dalam bidang sains dan falsafah. Jadi pada masa itu para sarjana Islam ni melakukan penterjemahan dan telah meningkatkan lagi pengetahuan tentang falsafah dan juga sains daripada zaman Yunani. Okey, semasa tamadun Islam pesat berkembang di Sepanyol, hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan satu budaya ilmu yang memberasakan. Okey, ini contohlah gambar kegiatan ilmuwan di Sepanyol. Okey, ini adalah contohlah kemunculan ilmuwan Islam. Jadi sini ada beberapa nama lah ilmuwan Islam. Ini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 180 dan juga 181. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Sebenarnya masih ramai lagi ilmuwan Islam. Ini hanya beberapa saja disenaraikan. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan dan kamu wajib juga tahu. Okey, jadi secara keseluruhannya tamadun Islam ni dah banyaklah bagi sumbangan yang besar dalam peradaban dunia. Tamadun Islam ni juga membuka minda masyarakat untuk kaji corak hidup yang lebih sejahtera. Di samping memajukan dalam pelbagai bidang politik, ekonomi maupun sosial. Masyarakat kini perlu hargai sumbangan yang telah bermanfaat dan dalam pelbagai bidang, khususnya keilmuan, kerana ilmu tersebut berterusan dan dikaji sehingga kini. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila siapkan, lengkapkan tugasan yang telah diberikan, gunakan pengetahuan yang kamu perolehi daripada video yang telah kamu tonton ini dan juga bantuan buku teks kamu, sehingga kita berjumpa lagi. Jika kamu faham dan kamu suka dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Okey, cikgu harap kamu fahamlah apa yang telah diterangkan tadi
berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, lepas ni cikgu akan bagi kamu kuis untuk kamu jawab dan cikgu nak semua orang cuba menjawab. Kalau tak boleh nak jawab, kamu ulang semula tontonan kuis yang tajuk 8.4 ini semula. Kemudian jawab baik. Okey? Okey. Jawab kuis ini ya. Okey, jawab bagi betul kuis yang cikgu berikan ni. Apabila selesai menjawab soalan kuis sebagai memantapkan pemahaman kamu, cikgu akan beri lagi satu rakaman berkaitan dengan tajuk yang sama lah ya. Okey, tolong beri perhatian pada tajuk ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So hari ini kita akan sambung PDP kita iaitu tentang 8.4. Tajuknya adalah sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, so hari ini kita akan lihat apakah sumbangan tamadun Islam dari segi aspek politik, kemudian ekonomi serta sosial. Okey, bila saya sebut tentang politik ni selalu dikaitkan dengan pentadbiran lah ya, pemerintahan. Right? So bagi sumbangan tamadun Islam ni dari segi aspek politik apa yang ditekankan adalah dari segi kehidupan bernegara itu sendiri, kemudian adanya tentang pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, kemudian tentang konsep ummah dan juga sistem syura. Itu mesyuarat lah yang saya beritahu hari tu. Okey, kalau dari segi aspek ekonomi ya, kita tumpukan pula pada aspek ekonomi. Right? So dalam aspek ekonomi, apa yang kita akan bincangkan adalah tentang amalan ekonomi Islam, kemudiannya tentang institusi Baitul Mal ya, kemudian untuk memesatkan gedung-gedung perniagaan, sebab berniaga ni satu sunnah lah ya, satu benda yang digalakkan dan menyediakan kemudahan asas. Itu pun kita kategorikan dalam aspek ekonomi. Okey, bagi aspek sosial, dia ada dua ya yang kita akan kaji hari ini, adalah di mana Islam itu mengangkat kedudukan dan juga maruah wanita, dan yang kedua adalah tentang teknik penyelidikan saintifik. Right? So kita pergi dari segi aspek politik. Yang pertama sekali, okay, dari segi aspek politik, okay, aspek yang ditekankan adalah tentang kehidupan bernegara. Sebab kita dalam kehidupan kita kena ada identiti. Bila kita sebut tentang identiti, dia akan meliputi tentang kenegaraan, negara. Jadi bila saya sebut tentang negara, ketika itu Nabi Muhammad ini adalah ketua negara, yang mana baginda ni memainkan peranan untuk menjaga Madinah ya, kerajaan Islam pertama Madinah, dan menyelesaikan setiap masalah rakyat melalui perlembagaan. Perlembagaan apa? Perlembagaan Piagam Madinah. Okey. So bila Muhammad wafat atau meninggal dunia, dalam arti kata lain, tempat baginda ini digantikan dengan jawatan khalifah. Ya, khalifah nak tahu dah ada 4 sahabat baginda, baru kemudiannya diteruskan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. So apa fungsi jawatan khalifah ini? Bukan sahaja khalifah ni dikenali sebagai ketua, tetapi khalifah ini adalah untuk menegakkan agama dan juga mentadbir negara mengikut hukum syariat, mesti mengikut undang-undang Islam ya. Dan ketiga adalah mewujudkan kerjasama antara bangsa dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ajaran Islam serta mengeratkan silaturahim. Dan yang keempat adalah penerokaan wilayah baru untuk meningkatkan lagi imej Islam. Okey, untuk membawa Islam itu lebih meluas.
Okey. So dari segi aspek politik yang kedua adalah pemerintahan dan cara hidup mestilah berteraskan keadilan, ya. Maksudnya bila awak jadi ketua, awak mesti adil. Kena adil. Okey, bila kena adil, maka secara automatiklinya kita perlu mengamalkan nilai keadilan dan juga toleransi. Dan dua nilai ini, keadilan dan toleransi inilah akan membawa kepada kedamaian dalam masyarakat. Okey, bila masyarakat itu damai, masyarakat itu harmoni, maka dia akan melahirkan kedamaian dalam negara. Okey, so aspek yang ketiga untuk sumbangan tamadun Islam ini dari segi aspek politik adalah konsep ummah. Apa itu ummah? So ummah ni lebih kurang kita nak katakan dia sebagai satu perpaduan. Okey, satu perpaduan di mana perpaduan ini tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira keturunan. Macam konsep satu Malaysia, satu ummah, satu Malaysia. Maksudnya bila kita kata tentang satu Malaysia, tak adalah perbezaan warna kulit, tak adalah perbezaan bangsa. Okey? Sama juga dengan konsep konsep ummah ini, ya. Dan yang kedua adalah tentang setiap masyarakat perlu menjalankan tanggungjawab. Apakah tanggungjawab mereka? Tanggungjawab mereka adalah untuk bekerjasama bagi memajukan negara. So maknanya kalau kata awak satu ummah untuk Madinah, walaupun awak bangsa awak adalah Yahudi, bangsa awak adalah daripada Israeli, okey, bangsa Bani Israel, tapi awak merupakan rakyat Madinah, bermakna awak mempunyai tanggungjawab untuk memajukan negara. Okey, dan yang keempat adalah konsep sistem syura. Apakah itu sistem syura? Sistem syura adalah satu sistem iaitu di mana tentang mesyuarat. Syura ni mesyuarat, meeting yang saya sebutkan hari tu, ya. So bila mesyuarat ini yang diadakan adalah berfungsi untuk mencapai satu kata sepakat. Okay, di mana kata sepakat itu bergantung kepada keputusan mengikut suara ahli yang banyak. Contoh, kalau kata nak membangunkan kawasan A atau B, buat undi. A ramai undi, maka hasil undian A itu akan menjadi keputusan bagi negara berasaskan kepada sistem syura. Okey. So yang kedua, sistem syura ini telah diamalkan sejak daripada zaman pentadbiran Nabi Muhammad SAW, ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, sistem syura ini diamalkan untuk mencapai keputusan yang muafakat. Maksudnya bila kita cerita tentang muafakat, bermakna dia melibatkan perbincangan, persefahaman dalam satu mesyuarat, dalam satu kumpulan untuk dapatkan keputusan yang betul-betul baik untuk semua orang. Okey, so kita pergi dari segi aspek ekonomi. Okey, so bila saya sebut tentang aspek ekonomi, kita akan melihat tentang amalan ekonomi Islam. Apakah cara ekonomi dalam Islam? Okey, so cara dalam ekonomi Islam ini adalah mesti, ya, sucilah, bersih. Okey, sebab kenapa kena bersih, sebab kenapa kena baik adalah untuk mendidik jiwa manusia ni agar berdisiplin, agar beramanah, dan juga jiwanya kena bersih. Okey, so apakah amalan ekonomi Islam? Yang pertama sekali adalah dengan mengadakan sistem zakat dan juga sistem wakaf. Okey, untuk pembangunan umat Islam, ya. So yang kedua adalah mengadakan sistem mata wang dirham. So penggunaan mata wangnya adalah dirham dan juga perak. Kalau kita mata wang kita apa? Ringgit lah, ya. Tapi mereka ketika itu adalah dirham dan juga perak. So yang ketiga dari segi ekonomi Islamnya adalah untuk mengadakan kutipan cukai. Okey, so kutipan cukai ini adalah satu bayaran, ya, di mana bayaran ini dalam bentuk wang.
oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu ataupun syarikat yang tujuan asal bayaran ini adalah untuk membiayai segala keperluan negara. Faham ya? Maksudnya pembiayaan cukai itu adalah untuk keperluan negara, bukan untuk individu, ya. Dan sistem cukai yang pernah dilaksanakan oleh negara Islam adalah cukai tanah lah, al-haraj, ya, cukai perlindungan, iaitu jizyah, cukai diri, jizyah al-ru'us, ya, dan juga cukai perdagangan iaitu al-uruj. Ada beberapa cukai yang telah diperkenalkan lah. Dan Islam juga dia melarang ya amalan riba. Kenapa larang amalan riba ni? Sebab amalan riba ni boleh menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Tak adil lah. Contohnya awak mengenakan timbangan yang lebih, harga lebih, so tak adil kepada orang lain, ya. Dan dalam ekonomi Islam juga dia mencegah penindasan dan juga penipuan lah semasa berniaga. Tak boleh adanya penindasan. Contohnya adalah mengurangkan timbangan, boros, ya, kedekut, membazir, kemudiannya mengambil keuntungan berlipat kali ganda. Macam tadilah dia sebutkan contoh harganya satu tin susu RM5. Awak pergi jual dengan harga RM15. Itu adalah keuntungan berlipat kali ganda. Dan tak sepatutnya ini berlaku. Oleh itu, kita juga sebagai orang Islam, kita kena ikut ekonomi Islam. Kita mestilah beramanah. Dan dalam ekonomi Islam juga menekankanlah bahawasanya manusia ni menghasilkan produk mestilah yang bermutu, mesti berkualiti, dan melakukan penyelidikan dalam pembangunan ekonomi lah, khususnya dari segi aspek pertanian itu sendiri. Dan selain daripada itu, amalan ekonomi Islam ini juga tidak menyekatlah umatnya untuk menjalankan perniagaan, ya, selagi perniagaan itu mengikut hukum syarak lah. Contohnya keluarkan zakat. Selain daripada keluarkan zakat, jaga kebajikan masyarakat. Jangan kira awak berniaga tu untuk untung diri awak sendiri. Itu salah lah, ya, dari segi konsep ekonomi Islam, ya. Dan yang terakhir, dalam ekonomi Islam juga dia menyeru, ya, kita untuk menghulurkan bantuan dan juga bersedekah, di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Kalau kita pergi aspek yang kedua tentang institusi Baitul Mal. Apakah itu institusi Baitul Mal? Sebenarnya institusi Baitul Mal ni nama lainnya adalah institusi kewangan. So apa fungsi institusi kewangan? Yang ini, ya. Apakah institusi kewangan? So fungsi untuk institusi Baitul Mal ini adalah sebagai perbendaharaan negara, di mana perbendaharaan negara yang menguruskan kewangan untuk pembangunan negara. Kira macam satu pusat lah, satu jabatan kewangan yang akan uruskan segala perbelanjaan, segala pendapatan negara, ya. Dan sistem ini juga telah diamalkan lah sejak daripada Nabi Muhammad sampailah kini. Masih lagi dalam negara kini pun ada juga institusi Baitul Mal, itu institusi kewangan, ya. Dan di sumber Baitul Mal ni dia ada diklasifikasikan sebagai 5 jenis. Apa yang 5 jenis yang saya sebutkan? Yang pertama, dari segi harta. Harta dia mesti melalui zakat masyarakat. Contoh dia zakat fitrah, zakat harta, zakat ternakan, pertanian, emas, perak. Lepas tu adanya zakat untuk barangan perdagangan. Juga kita juga selalu buat, kan, zakat wang simpanan. Siapa ada KWSP ke ASP ke, itu juga perlu dizakatkan lah. Dan yang kedua adalah harta hak milik umat Islam yang tidak jelas lah. Contohnya sedekah, wakaf, wasiat.
sedekah kita tahu tak siapa? Tak tahu kan, tak jelas kan? So sebab tu dikategorikan sebagai hak milik yang tidak jelas ya. Dan yang ketiga, sumber daripada institusi Baitul Mal ini adalah pelaburan dan juga saham lah, yang telah dijual kepada umat Islam lah melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitul Mal itu sendiri. Okey, yang keempat adalah harta negara. Contohnya cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, okey, cukai harta dan juga harta tanpa waris. Itu merupakan harta negara yang perlu diletakkan dalam Baitul Mal. Okey, dan kedua terakhir adalah harta daripada peperangan. Okey, bila berperang, harta yang ditinggalkan oleh pihak lawan, iaitu contohnya macam jizyah, ghanimah, ya, ghanimah namanya, dan juga kharaj, itu merupakan harta peperangan, maka perlu diletakkan dalam sumber Baitul Mal, okey, ataupun institusi kewangan ini. Dan yang terakhir, sumber Baitul Mal ini adalah segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris ataupun tidak berwaris. Contohnya tok nenek moyang kita ni, harta dia berpuluh-puluh juta, million, trilion. Tak boleh habis dah ni. Jadi apa kita buat? Inilah kewangan ini kita berikan kepada negara dan diletakkan dalam institusi kewangan, iaitu institusi Baitul Mal ya. Okey, so selain daripada aspek itu juga, dari segi aspek ekonomi ini dapat dilihatlah melalui memesatkan gedung-gedung perniagaan, di mana dalam gedung-gedung perniagaan ni kita dapat lihat ya, kedatangan Islam ke Sepanyol telah menyebabkan terbinanya gedung-gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-barang dari pelosok dunia. So dengan kedatangan Islam itulah telah membawa macam shopping mall, ya, dan pusat shopping mall tu merupakan tempat di mana pengumpulan semua barang daripada pelosok dunia, seluruh dunia lah. Okay? Dan dalam aspek ekonomi juga, kita dapat lihat juga tentang menyediakan kemudahan asas. Okay? Contohnya dari segi aspek pertanian ya, di mana orang Islam ni telah memperluaskan pembinaan sistem saliran itu sendiri, dan sistem pengairan telah diperbaikilah untuk meningkatkan hasil pertanian. Okey, contohnya macam dekat Naurah di Syria. Okey, dalam gambaran tu ya, awak boleh lihat tu. Okey, dan kemudahan jambatan ya, dan juga jalan raya juga ditambah baiklah. Tapi yang disebutkan di sini adalah di kawasan Spanyol, Spain lah ya. Dan bila penambahbaikan ini dibuat dengan cara menyediakan kemudahan asas yang baik, jadi bermakna pertumbuhan ekonomi ini akan meningkat. Sebab kemudahan asas sudah ada, dah sedia ada, maka hasil yang dikeluarkan juga adalah baiklah, akan bertambahlah ya. Okey, so kita pergi yang terakhir dari segi aspek sosial. Okey, so Islam ni, sumbangan tamadun Islam ni bukan sahaja dari segi aspek pemerintahan, bukan sahaja dari segi aspek kewangan, okay? Tapi sumbangan tamadun Islam ni juga khususnya memberikan penumpuan kepada aspek sosial, di mana ya, penekanan tentang Islam itu mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Okay. Sebelum kedatangan Islam ni, masyarakat Arab Quraisy ni, budaya dia macam suka bertukar-tukar pasangan. Okay, di mana mereka juga telah membunuh anak perempuan, seolah-olah anak perempuan itu hina, ya, tak ada maruah. Siapa dapat anak perempuan ni adalah hari paling hina bagi mereka. So dengan datangnya Islam, maka mengubah persepsi masyarakat Arab ketika tu bahawasanya wanita itu juga mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. So dengan kedatangan ini telah mengangkatlah martabat dan juga memuliakan kedudukan wanita ya. Kalau awak lihat, kalau tak ada wanita, bagaimana nak ada golongan lelaki yang sekarang? Sebab semuanya daripada wanita lah ya. Sebab wanita itu yang mengandungkan. Dan kita lihat juga ketika ini wanita mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan dan juga menghadiri majlis ilmu. Mereka boleh pergi ke sekolah,
boleh pergi mendengar kuliah dan sebagainya. Okey, contohnya lah Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Merupakan satu tokoh lah, satu tokoh wanita yang mana ilmu dia ni luas. Okey, dan dia menyebarkan ilmu dia sehingga menjadi periwayat hadis. Okey, selain dia menjadi periwayat hadis, Siti Aisyah ni juga menjadi tempat rujukan lah bagi kaum wanita tentang permasalahan hukum hakam. Maksudnya dia ni jadi macam tempat rujukan, macam cikgu lah, lebih kurang. So selain daripada itu, dari segi aspek sosial juga, penekanan penyelidikan saintifik juga sangat ditekankan lah, ya, di mana perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam ni telah bantulah perkembangan institusi ataupun industri pengeluaran barangan seperti industri kertas. Okey, so bermakna sebelum kita menghasilkan sesuatu, kita kena buat R&D. Adakah barang yang kita hasilkan itu berkualiti dan juga bermutu? Sebab tu dalam Islam dia sangat menggalakkan penyelidikan secara saintifik, ya. Begitu jugalah dengan kaedah penyelidikan pertanian. Okey, khususnya dari segi aspek sistem pengairan, ya. Dan selain daripada untuk pengairan, pemilihan benih dan baja juga telah dibawalah oleh tamadun Islam, ya. Dan penyelidikan saintifik ini bukan sahaja berlaku dari segi industri pengeluaran barangan, bukan sahaja dari segi aspek pertanian, tetapi juga dia membawa kepada aspek astronomi, fizik, perubatan dan juga kimia. Okey, so sebelum saya terlupa, kalau saya menceritakan tadi tentang industri industri kertas, industri kertas ni sebenarnya daripada dah lama, industri kertas ni, sebab kita tahu bila kita nak melibatkan pencatatan rekod, kita gunakan kertas, dan telah diperkenalkan di Itali, Perancis dan juga negara-negara Eropah yang lain. So di situlah bermulanya perkembangan penggunaan kertas untuk merekod, untuk mencatat. Boleh, ya? So saya hentikan setakat ini. Seperti biasa, sila kembali ke template anda di Telegram ataupun WhatsApp. Sila klik link latihan dan lengkapkan latihan tersebut. Okay, please stay safe, stay at home, please sanitize your hand, pakai mask, bye, jaga diri, Assalamualaikum. Okey, cikgu harap kamu fahamlah berkaitan dengan tajuk 8.4 ini daripada huraian-huraian yang telah diberikan. Okey, lepas ni cikgu nak kamu jawab soalan kuis yang cikgu berikan ini untuk menguji pemahaman kamu. Okey, terus menjawab, ya.